bersama ahli panel yang pakar dalam bidang untuk berkompetisi dan ya. Saya memperkenalkan topik kita pada hari ini, yaitu Edi Awang Teman bin Awang Tad. Apa kabar Tad? Ya, kabar baik, Abigail. Syukur untuk pengetahuan para hadirin, beliau sekarang sedang berkhidmat sebagai pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Baran dan mempunyai pengalaman sebagai seorang guru selama 33 tahun. Tambahan itu, beliau juga merupakan bekas pengetua di Sekolah Menengah Lama saya, itu Sekolah Menengah Tempat ataupun lebih dikenali sebagai Mas. Kepada para hadirin, sesi soal jawab akan dibuka apabila ahli panel telah selesai memberitahukan pendapat mereka. Sila simpan soalan Anda dan kami akan memberi ruang untuk sesi pertanyaan. Marilah kita memulakan forum ini dengan penuh keterbukaan dan rasa hormat, dan semoga perbincangan ini bermanfaat kepada kita semua dalam memahami pendidikan dalam memperkuat pikiran manusia. Saya mulakan forum dengan soalan pertama yang akan diutarakan kepada kita. Pada pendapatan Cik, apakah peranan utama pendidikan dalam membina hak asasi manusia di peringkat sekolah dan peringkat di masyarakat? Itu soalan. Oke, terima kasih Abigail dan semua yang menyertai perbincangan kita pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Sebelum saya menjawab persoalan yang dikemukakan itu, adalah lebih baik untuk kita memahami apakah yang dikatakan dengan pendidikan hak asasi manusia. Tapi sebelum itu saya ingin membuat kebetulan Abigail, saya ini bukan pakar hak asasi manusia. Saya hanya berkongsi daripada sudut pandang sebagai seorang guru dan juga sebagai pendidik yang terlibat secara langsung dalam institusi pendidikan. Oke. Pertamanya kita harus memahami maksud pendidikan hak asasi manusia itu. Pendidikan hak asasi manusia itu adalah merujuk pada konsep pembelajaran yang bertujuan untuk mewujudkan pengetahuan, nilai, dan kecekapan dalam konteks hak-hak yang harus dipertahankan dan dilindungi oleh setiap orang. Antara hak-hak asasi yang sering kita lihat, dengar ialah seperti hak sebagai seorang pengguna. Kan? Hak sebagai seorang pengguna itu pun banyak. Kebebasan berpikir, kebebasan memberikan pendapat, kemahiran, kebebasan untuk berkumpul dan sebagainya mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Begitu juga dengan hal-hal yang hak-hak asasi manusia yang lain, seperti hak-hak yang perlu dimiliki oleh manusia dalam bidang hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan yang adil, hak sebagai seorang wanita, hak sebagai orang kelainan upaya. Ada banyak perspektif hak asasi manusia itu. Jadi bertitik tolak daripada definisi itu, saya ingin menjawab soalan yang dikemukakan tadi, yaitu apakah peranan institusi pendidikan dalam memastikan pendidikan hak asasi manusia itu dapat diberikan kepada semua orang bermula di prasekolah dan sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi di universiti misalnya. Saya merujuk dalam konteks pendidikan rendah dan menengah, pendidikan hak asasi manusia itu boleh diterapkan dalam kandungan ataupun dalam pendidikan kurikulum itu sendiri. Okay. Dalam subjek pendidikan moral misalnya, tingkatan 2, ada tajuk khusus berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak wanita, hak pengguna dan sebagainya. Memang ada dalam sukatan. Selain daripada wujud dalam kandungan sukatan itu sendiri, pendidikan hak asasi manusia itu juga boleh diterapkan dalam mana-mana subjek. Misalnya, dalam pendidikan moral.
hak-hak ini boleh saja diterangkan, diajar dalam konteks pendidikan moral itu sendiri. Begitu juga dengan subjek yang lain dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan bahasa, yang bahasa itu merentas segala-galanya. Boleh saja kandungan-kandungan dalam bahasa itu merujuk kepada isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Oke? Di peringkat yang lebih tinggi misalnya dalam pengajian am pun perkara ini menjadi lumrah untuk dibincangkan. Apatah lagi di peringkat universiti. Tentu sekali mungkin ada setengah universiti yang mempunyai subjek khusus berkaitan hak-hak asasi manusia itu. Oke, itu dari sudut pandang yang pertama, pendidikan hak asasi manusia itu boleh dilaksanakan dalam pengintegrasian pendidikan kurikulum itu sendiri. Yang kedua, di sekolah juga untuk makluman pelajar-pelajar IPG, mahasiswa-mahasiswi, ada satu program yang dipanggil MKSNM. Oke. Nama penuhnya Manual Kesadaran Sivik dan Amalan Nilai Murni. Dia ada manual, dia ada buku garis panduannya. Antara kandungan dalam pelaksanaan program MKSNM ini adalah seperti boleh dilaksanakan dalam pelbagai cara. Misalnya, kalau dalam perhimpunan, mungkin ada pelajar yang ditugaskan untuk mengupas apa-apa isu moral, isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Dan kalau tidak disampaikan melalui ungkapan beberapa menit, boleh saja disampaikan dalam pelbagai kaedah dan bentuk. Misalnya disampaikan dalam bentuk sajak, dalam bentuk persembahan mestamu, menyanyikan musik, menyanyikan lagu tanpa musik misalnya. Atau apa-apa persembahan. Boleh juga dilaksanakan dalam aktiviti co-curriculum. Ada banyak kaedah dalam manual itu. Oke. Seterusnya, kalau di sekolah biasanya kita, saya ingat para pelajar masih ingat, masih fresh lagi baru 2 tahun di university. Sebelum itu 2 tahun sebelum itu kan berada di sekolah. Kan? Kita lihat bagaimana peranan unit bimbingan counseling. Kita ada pegawai perhubungan sekolah. Pegawai perhubungan sekolah itu apa? Abigail? Ya. Siapa pegawai perhubungan sekolah? Macam Polis yang polis. di sekolah kan? Ya, polis. Dan kebiasaannya apa yang sekolah buat ialah di peringkat sekolah misalnya kita akan panggil pegawai perhubungan polis itu untuk memberikan ceramah berkaitan hak-hak manusia itu sendiri. Daripada kes gangguan seksual, konsep gangguan seksual dan bagaimana cara mengatasinya. Boleh saja dipanggil daripada pegawai-pegawai perubatan, pegawai-pegawai kesihatan untuk menangani apa-apa isu. Dan di peringkat UBK ini, Unit Bimbingan dan Counseling, tentu saja banyak aktiviti yang boleh dibuat untuk memberikan penerangan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Di setengah sekolah, ada sekolah yang mewujudkan misalnya persatuan pengguna. Kan? Tentu saja persatuan pengguna itu pun di situ terkandung hak-hak asasi sebagai seorang pengguna. Kan? Hak kita untuk mendapatkan maklumat yang lengkap berkait dengan kandungan makanan, harga yang berpatutan. Semua itu ada. Oke. Itu antara peranan yang boleh dimainkan oleh sekolah khususnya untuk memastikan pendidikan hak asasi manusia itu disampaikan sama ada secara direct dalam kurikulum ataupun secara indirect melalui aktiviti co-curriculum dan aktiviti-aktiviti yang lain. Oke, Abigail? Oke, terima kasih atas pendapat Encik berkaitan dengan dan Encik ada menyentuh berkaitan kesadaran fisik dan jujurnya saya pun first time dengar menurut kesadaran itu.
Ya. Lama sudah itu, tapi Ya, dia mungkin itu boleh keluarkan kali, ataupun saya yang tidak ambil sampel. Tapi ada baiknya kami anjurkan ya forum lebih dari 2 tahun sudah tuh. ini. Dan saya juga setuju dengan pendapat Tuan bahwa pendidikan hak asasi ini boleh diterapkan bukan saja di pendidikan moral, tapi dalam pendidikan agama pun saya rasa boleh diterapkan juga. Jadi terima kasih atas pandangan Tuan, dan kita akan beralih kepada soalan yang kedua, yaitu dengan kemajuan teknologi dan pendidikan dalam talian, bagaimanakah pendidikan hak asasi manusia boleh disampaikan dengan efektif dalam era ini? Seperti mana yang kita ketahui sekarang pembelajaran abad 21, eh, dan yang mungkin Tuan boleh berikan pendapat Tuan tentang bagaimana pendidikan ini boleh disampaikan dengan terima kasih. Abigail di mana nih? Putus-putus suara. Oh, saya dengar kata Tuan teh. Dia terputus-putus suara. Anda apa? Saya paham juga soalan, saya sudah terima soalan lebih awal. Cuma suara Abigail putus-putus. Oke. Kejapnya Ya, boleh dengar? boleh. Oke. Nah, apabila kita berbicara tentang pendidikan digital, digital itu sendiri adalah medium yang kita boleh gunakan untuk menyampaikan apa-apa sahaja perkara yang baik atau perkara yang buruk. Dalam konteks yang ada sekarang, pada era digital ini, sebenarnya amat memudahkan kita, khususnya di institusi pendidikan, untuk memastikan pembelajaran berkaitan apa-apa sahaja, termasuk hak asasi manusia, disampaikan secara maya dan pada bila-bila masa. Okay. Tentu saja misalnya dalam YouTube, kalau kita buka, berlambak-lambak berkaitan dengan pendidikan hak asasi manusia itu. Di handphone kita boleh tekan bila-bila masa dan waktu untuk mencari. Okay. Di samping mendapatkan maklumat-maklumat yang memang sudah sedia ada dalam YouTube misalnya, sekolah atau pelajar juga boleh menggunakan platform dalam talian untuk meneroka berkaitan dengan hak-hak asasi manusia melalui pembelajaran digital, e-learning misalnya. Dan untuk makluman semua, di sekolah ini murid-murid dan guru memang sudah dibekalkan dengan ID Dilema. Okay, ID Dilema. Melalui ID Dilema ini, saya tidak pasti di peringkat pelajar IPG ada tidak ID Dilema ini. Ada. Okay. Itu kita boleh explore. Ada kan? Di situ kita boleh explore tahu. Masalahnya ialah kalau di peringkat sekolah kita berdepan dengan masalah penggunaan secara aktif penggunaan dilema itu. Kerajaan berbelanja banyak, tetapi penggunaan dalam kalangan pelajar khususnya adalah amat rendah. Dan kita di peringkat KPM, JPN dan PPD khususnya sekarang ini cuba dan telah meminta agar penggunaan dilema ini digalakkan sepenuhnya kepada murid agar menjadi satu budaya. Sebab dalam dilema itu ada banyak perisian yang secara percuma. Cuma kita tidak explore. Okay. Dalam konteks itu misalnya, kita boleh gunakan pelantar dilema ini untuk mempelajari apa-apa sahaja. Termasuklah berkaitan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Okay. Satu lagi contoh yang paling populer dalam media sosial, medsos. Sangat mudah kalau kita tekan peristiwa itu berlaku pada hari ini, tidak sampai beberapa saat dia akan tersebar ke seluruh negara. Kenapa kita tidak harus menggunakan ini untuk menyampaikan? Anak-anak, guru-guru di sekolah
boleh saja menggunakan medsos ini untuk menyampaikan, berkongsi pandangan, memberikan pendapat berkaitan dengan hak-hak asasi manusia itu. Tetapi harus diingat, walaupun hak kebebasan bersuara dan memberikan pendapat itu pada asasnya bebas, tetapi dalam konteks negara Malaysia, kita tidak boleh sewenang-wenangnya bebas untuk menyatakan sesuatu yang tidak betul, fitnah dan sebagainya. Maknanya, ada kebebasan terpimpin yang tidak melanggar etika dan peraturan. Okay. Jadi dalam medsos itu boleh saja kita gunakan pendidikan berkaitan hak asasi manusia itu secara meluas sebenarnya. Begitu juga dalam webinar. Banyak yang kita boleh buat melalui webinar macam sekarang pun adalah secara digital. Tidak perlu kita atur masa dan tidak perlu kita harus program ini semestinya siang pada waktu bekerja. Kan? Jadi segala platform ini boleh saja kita guna untuk memberikan pendidikan berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, selain daripada ceramah, boleh saja forum, konvensi, persidangan dan sebagainya boleh saja dibuat. Okay? Begitu juga ada kandungan yang boleh dibuat, yang dibina secara interaktif dalam bentuk kuis misalnya, dalam konsep pembelajaran, kan? Dalam konsep package pembelajaran. Boleh saja ada nota yang berkaitan, kemudian dia ada soal jawab. Semua itu ada, kan? Jadi ada banyak sebenarnya kelebihan era yang ada pada sekarang pendigitalan itu untuk kita jadikan dia alat atau medium yang paling pantas, yang cepat, yang berkesan untuk kita menyampaikan hasrat itu. TikTok misalnya. TikTok kan popular. Kenapa tidak digunakan medium itu oleh siapa-siapa yang berkepentingan, guru, pelajar yang diberikan assignment, untuk membuat kaedah yang lebih menarik. Jadi, bila kita sebut era digital itu, ada banyak ruang dan peluang yang kita boleh gunakan untuk memastikan pendidikan hak asasi manusia itu dapat disebarluaskan. Okay? Tapi sebarluas itu satu hal, menjadikan dia amalan budaya itu satu hal. Boleh saja kita sebarkan semua hak-hak ini, hak bersuara, apa semua, begitu. Dan cabaran paling utama kita sekarang ini, orang terlalu bebas bersuara, sehingga melanggar prinsip-prinsip nilai dan etika. Menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, juga melanggar hak asasi orang lain. Kan memang kita hak bercakap, tapi kita tidak ada hak untuk menyakiti orang lain, memfitnah orang lain. Kan? Jadi banyaklah, okay? Medium yang sedia ada itu sangat banyak untuk kita menyampaikan apa kandungan termasuk berkaitan dengan pendidikan hak asasi manusia. Terima kasih kepada Cik Awang atas perkongsian yang telah membuka horizon pikiran kita. Seperti apa yang Tuan sentuh berkaitan dengan kita ada setengah orang, orang kalau bercakap mereka tanpa bebas. Dan contohnya kalau kita tengok di media sosial sendiri, di TikTok misalnya, atau di Instagram, Twitter dan sebagainya. Saya yakin para hadirin sini, khususnya para pelajar ini, kita memang terdedah dengan TikTok, bukan? Kan, kita memang terdedah dengan TikTok. Jadi kalau kita tengok TikTok tersebut, kadang-kadang ada macam setengah influencer ataupun pempengaruh itu sendiri, mereka kalau bercakap tidak ada maafkan saya, kalau mereka bercakap tidak akan macam Tidak ada tapi sudah. Ya, tidak tapi sudah. Jadi itu sendiri itu akan mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Sekarang ini kita berada di Gen Alpha sudah, kan? Gen Alpha ini murid itu atau anak-anak itu sendiri terdedah dengan media-media sosial sendiri. Jadi saya rasa
penggunaan media sosial ini ada baik dan buruknya. Tapi kalau kita tengok dari sisi yang lebih cerah, itu akan memberikan satu kebaikan kepada kita. Oke, jadi itu pendapat saya. Terima kasih. Pada saat ini saya membuka ruang kepada para hadirin untuk mengemukakan soalan kepada panel kita. Sekiranya Anda ada soalan, Anda boleh buka saja mic itu dan boleh perkenalkan diri dan bercakap. Terima kasih. Oke, ada soalan. Memang 18 orang enggak yang ada di sini nih? Yang ambil subjek ini 18 orang enggak? Dorang ada kongsi device depan. Oh, oke, oke. Nah, kalau ada soalan, tanya sih ya. Ya, Elia. Ya, ada yang ketang. Ya, silakan. Selamat petang Tuan. Hari ini soalan kami, apakah cabaran yang dihadapi oleh sistem pendidikan dalam mempromosikan hak asasi manusia dan bagaimana cabaran-cabaran ini boleh diatasi? Oke. Soalnya apakah cabaran-cabaran kita lah, khasnya institusi pendidikan dalam menyebarluaskan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Oke. Antara cabaran yang saya nyatakan tadi ialah kebebasan bersuara yang tidak terpimpin misalnya. Saya ambil yang paling major lah. Dalam situasi sekarang, terutama dalam media sosial, kebebasan berfikir dan bersuara itu banyak etikanya dilanggar oleh ramai orang. Oleh sebab itu, saya melihat kalau kita di sekolah ada didikan, tapi dalam amalan masyarakat sangat berleluasa budaya menyebarkan berita palsu, fitnah dengan tujuan meraih pengikut, lalu mengemukakan perkara-perkara yang tidak benar. Ini adalah satu cabaran yang paling besar yang kita perlu depani. Dan dalam konteks ini tentulah kalau kita mengharapkanlah Suruhanjaya untuk memantau, banyak tuh susah memantau semua tuh. Yang paling penting ialah kesadaran dalam diri kita itu. Maknanya kalaupun kita dibenarkan bebas untuk menyuarakan pendapat, bercakap, tapi harus memikirkan apa kesannya. Apakah kandungan yang kita sampaikan itu betul? Apakah kaedah penyampaian kita itu beradab dan bersopan? Ini cabaran. Yang saya ambil cabaran yang paling utama inilah. Oke? Cabaran yang kedua, bagaimana kita harus memastikan kesadaran itu, kesadaran pengetahuan orang sampai ke satu tahap level yang tinggi untuk dia betul-betul tahu berkaitan haknya. Soalan paling mudah saya, kalau hak sebagai pengguna, berapa orang yang tahu label hak-hak pengguna itu sampai peringkat mana? Kan? Dan kalau ada isu yang itu, adakah mereka terdedah dengan saluran-saluran untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka? Oke, maknanya cabaran kita yang ini satu, memberikan penjelasan yang sepenuh-penuhnya secara terperinci berkaitan hak-hak
asasi manusia itu. Tentu saja bukan hanya berlaku di peringkat sekolah, sebab di sekolah pun dia tidak ada subjek khusus tahu untuk yang itu. Seperti yang saya sebut tadi, mungkin dalam pendidikan moral dalam bab tertentu, atau melalui kaedah dalam rentas kurikulum, rentas subjek. Okay? Mungkin juga ada pendidikan pengguna di sekolah, tetapi sejauh mana peranan aktiviti persatuan pengguna itu optimum, ini cabaran-cabarannya. Begitu juga di peringkat pendidikan yang lebih tinggi, di peringkat universiti, di peringkat IPG, sisi pendidikan swasta atau IPTA, harus juga memainkan peranan dan ada kesinambungan kepada proses di peringkat rendah, menengah, dan ke peringkat tinggi. Daripada itu, cabaran yang paling utama, tadi yang saya sebut tadi, cabaran untuk memastikan tidak berlaku salah guna hak dan kebebasan. Sebab yang berlaku, kita pun buka YouTube, buka TikTok, kadang-kadang macam hampir semua itu yang bukan-bukan. Dengan bahasa yang menyakitkan, dengan bahasa lucah. Walaupun tujuannya itu meraih pengikut, kononnya lucu dan sebagainya. Tapi dari satu sisi, adakah hak-hak kebebasan bersuara itu sehingga ada lesen untuk melanggar, untuk kita memaki hamun, bercakap lucah dan sebagainya. Menyebarkan fitnah. Menyampaikan maklumat yang tidak betul. Yang menyebabkan kestabilan negara terganggu. Sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, kita tidak seharusnya menerima bulat-bulat apa-apa yang disampaikan dalam medsos. Dan cabaran ini memerlukan daya fikir tinggi untuk kita membuat timbang tara dan mencari info atau maklumat itu sama ada sahih atau tidak. Di peringkat rendah, pelajar sekolah rendah mungkin susah. Menengah mungkin ada sedikit. Dan mesti mungkin tinggi. Tetapi bayangkan kalau di peringkat sekolah rendah sudah terdedah dengan bahasa-bahasa kasar, bicara-bicara yang tidak tepat, fitnah dan sebagainya. Ini akan melahirkan generasi yang akan berterusan menjadi orang-orang yang nanti akan terbudaya dengan budaya fikir dan budaya bercakap yang tidak beretika. Okay. Terima kasih Tuan. Saudari Azarina menjawab soal. Ya, menjawab. Terima kasih Tuan atas jawaban yang membina dan bernas. Okay, saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Okay, terima kasih. Nampaknya masa telah menjumpai kita, jadi saya hadkan kepada satu soalan saja. Dan pada saat ini link pautan kehadiran itu akan diberikan di ruangan chat. Jadi Anda boleh lihat di ruangan chat itu ada pautan kehadiran. Anda boleh isi Google Form tersebut dengan butiran-butiran yang sepatutnya untuk mendapatkan sijil. Dengan berakhirnya soalan kita sebentar tadi, maka kita akan melakukan tirainya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada panel jemputan kita pada hari ini, yaitu Encik Awang Seman karena sudi hadir dan menyuarakan pendapat beliau. Semoga perbincangan kita pada hari ini telah memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepentingan pendidikan dalam memperkukuh kesadaran hak asasi manusia. Diharapkan kita semua dapat membawa ilmu yang diperoleh ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian, serta menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan prihatin. Sebelum saya mengakhiri forum ini, alangkah baiknya jika kita boleh mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Jadi saya minta para hadirin untuk membuka kameranya. JK yang terlibat boleh tangkap layar screen. Buka aja sampai. Boleh buka kamera? Boleh buka mic dan kamera kamu. Satu, dua, tiga.
freestyle. Satu, dua, tiga. Boleh saya bercakap sikit kah? Boleh, boleh. Oke. Sekarang kamu SEM berapa, SEM? 4. Sem 4. Ada berapa tahun lagi? Ada 3 tahun. 2 tahun tadi. Oke. Cikgu nasihatkan kamu. Ini cikgu tahu. Nanti lepas ini kamu akan jadi cikgu. Bukan semua orang berpeluang dapat IPG jadi cikgu. Kelebihan IPG ini keluar dapat posting, dapat cikgu tahu. Kalau yang masuk industri, diambil pendidikan, belum tentu dia jadi cikgu. Oke. Jadi kalau tu belajar itu betul, bersungguh-sungguh buat assignment, buat tugasan tu, niat tu mesti betul. Jangan buat assignment tu setakat untuk asal buat assignment. So ilmu tidak melekat. Jadi satu perkara yang penting yang perlu kamu tahu di sini, yang tidak kamu nampak sebenarnya ialah kemahiran mengurus sesuatu program. Tiada subjek itu diajar di kelas kamu. Tapi bila kamu diberikan tugasan untuk mengurus program, disitulah kamu belajar macam mana kamu planning, macam mana kamu organizing, macam mana kamu leading. Apa lagi? POLC, checking, PDCA, plan, do, check, action. Semua kitaran itu perlu kamu kuasai. Sebab bila kamu keluar nanti, tiada sudah itu. Jadi cikgu nanti bermula dibagi kamu tugas, nah pandailah kamu mengurus. Jadi ilmu mengurus sesuatu projek ini kamu mesti ambil manfaat. Okay? Mesti ada bermula dengan planning, kertas kerjanya mesti lengkap. Kerja itu pastikan betul-betul solid, objektif jelas. Okay? Ada jawatan kuasa, setiap jawatan kuasa itu ada spek tugas dia. Okay? Ada checklist. Dan sebelum, semasa apa yang perlu dibuat. Selepas. Okay? Kamu belajar yang itu. Okay? Supaya cikgu doakan kamu berjaya dengan cemerlang, mesti jadi cikgu, jadi cikgu yang baik. Oke? Oke, Tan. Terima kasih. Thank you. Saya mengakhiri forum ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi ilmu yang lain. Sekian dan terima kasih. Bye. Terima kasih. Okay, bye. Thank you. Terima kasih. Bye. Okay. Bye. Terima kasih ya, Cikgu. Terima kasih Cikgu. Bye. Terima kasih banyak, Cikgu. Ya, sama-sama. Halo. Cikgu menyelit soalan satu boleh kah? Kalau mau selit Apa soalan satu boleh kah? Apa soalan dia? Walaupun sudah habis forum boleh bahkan menyelit satu soalan. Boleh. Oke. Jangan kasih gigil, kasih mati ini video. Apa? Tidak. Soalan saya kepada Cikgu. Santai. Pertama sekali saya Alsera, classmate kepada Bigel jugalah. Saya ingin bertanya kepada Cikgu, bagaimanakah tentang isu liberalisme dalam pendidikan? Sebabnya kalau kita tahu setiap pelajar masa kini dalam era pendidikan yang kontemporari terdedah kepada teknologi. Teknologi kita pun semakin berkembang, terutamanya seperti TikTok dan sebagainya. Jadinya, macam manakah guru mendepani cabaran seperti guru mau bagi pendedahan isu liberalisme ni kepada murid ataupun pelajar, tetapi masih terikat dengan kurikulum yang sepatutnya diajar. Jadi bagaimana pandangan Cikgu tentang perkara ini? Bila kita bercakap tentang liberal ni, di sini liberal ni ada sudut pandang yang positif, ada sudut pandang yang negatif. Okay. Kalau memang liberalisasi itu menjadikan kita bebas tetapi masih dalam keadaan yang terkawal, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita liberal seliberal-liberalnya, sehingga melanggar hukum, nilai, etika, agama dan sebagainya, itu tidak harus berlaku. Macam saya sebut tadi lah. Kita memang ada kebebasan bercakap. Tapi adakah kita bebas untuk menyakiti orang lain, memfitnah orang lain? Membuat cerita yang boleh mengganggu kestabilan negara, tidak boleh. Jangan kita jadikan atas nama liberal itu, kita bebas sepenuhnya. Jadi itu antara cabarannya.
Oke, baik Cikgu. Terima kasih banyak. Oke, Pak. Terima Oke, kasih kan? sangat Oke, Cikgu. membuka horizon pemikiran kami, Cikgu. Ya, belajar kamu Cikgu. betul-betul. Daun sirih, daun selasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya, cikgu. Tidak pandai berpantun. Oke. Oke. Jadi makasihlah semua. Terus belajar kamu, ah. Makasih. Semoga kita berusaha di lain hari. Oke, thank you, Abigail. Oke, thank you. Terima Oke, kasih. Bye. Oke, bye, thank you. Terima kasih. Tania, Mantap kamu. Tahnia do Ebi. Hebatnya. Sudah cukup. Terima kasih ya, Kama. Tania. Darren, tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Oke, saya Edna, thank you. Terima kasih, Chan. Terima kasih, Ed, Emisa, Fidel, Ainur. Bye.